أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi hari ini sebenarnya suatu perkongsian yang luas sikit daripada biasanya saya buat untuk anak murid saya daripada Mak Tafiz Turas. Cuma kali ni saya rasa nak buat kelainan sikit, dan sebenarnya dah janji lama, iaitu nak menjawab satu persoalan daripada Puan, daripada Kak Wan Nuraini, yang mana dia ada tanya baru ni berkaitan dengan bagaimana teknik untuk menghafaz ataupun menghafaz dan mengingat Al-Quran dengan baik. Jadi hari ini cuma satu benda lah, saya nak kena sebut pada peringkat awal sebelum saya detail kepada orang kata ni teknik tu. Dia sebenarnya satu benda yang kita kena maklum bahawa setiap madrasah ataupun pengajian tahfiz, contoh kalau kita khususkan dekat Malaysia sahaja, ada 14 negeri. Jadi bawah daripada setiap ada 14 tu ada madrasahnya. Setiap daripada madrasah tu pula sebenarnya semua mempunyai kaedah dan teknik yang berbeza. Jadi kalau saya lepas saya kongsi ni, saya tak boleh nak kata yang saya punya yang terbaik. Malah sudah tentu kalau ada yang mendengar saya punya rakaman ni akan kata, mana ada, saya cuba dekat saya punya pelajar jauh lebih baik dengan cara lain. Ya betul, sebab benda ni dia agak subjektif dan dia berdasarkan pengalaman per individu lah. Pengalaman dia sendiri menghafal dan juga pengalaman dia sendiri menghafaz, membantu pelajar menghafaz Al-Quran. Jadi setiap orang memang tak samalah. So ini perkara yang pertamalah kena keep in mind untuk mendengar saya punya ulasan ni. Kemudian sebenarnya saya akan bahagikan rakaman ni kepada dua bahagian. Bahagian pertama ni lebih kepada muqaddimah sebelum saya masuk ke arah teknik ataupun rukun hafazan yang mana yang saya cuba terapkan kepada pelajar-pelajar saya sendiri. Jadi yang pertama yang kita kena ambil cakna bila kata bab menghafaz Al-Quran ini, yang pertama adalah mesti wajib untuk melazimi satu nuskhah Al-Quran sahaja. Contohlah kalau diguna macam saya memang biasa gunakan nuskhah yang ni, nuskhah Madinah, yang mana boleh dikatakan satu dunia lah mengenali mushaf ni. Sebab kalau siapa yang dah pernah pergi umrah ataupun haji, memang akan jumpa naskah ni, mushaf ini di Madinah ataupun di Makkah. Macam saya sendiri saya dah biasa dengan tulisan tu. Kalau orang yang lama sikit, dia akan biasa dengan satu bentuk nuskhah Al-Quran, dua-dua khat nasakh. Tapi kadang-kadang cara susunan dia sangat berbeza. Yang paling ketara setakat ni kalau saya guna mushaf ni yang nampak, kalau orang tengok pada surah Al-Ma'idah, pada permulaan nak masuk juzuk yang ke-7, kalau mushaf yang lama ataupun yang biasa, yang standard, pada muka surat 121, cuba tengok buka muka surat yang mana kita tengok. Kalau yang lama, ayat permulaan roboh tersebut atau maqra' la tajidanna ashaddan nasi adawah, yang tu dia akan berada pada muka surat ni pada ayat yang last sekali. Itu kalau standard mushaf yang lama. Mushaf yang Madinah ni, mushaf yang baru, dia satu ayat lebih ke hadapan pada muka surat ini sahaja. Muka surat ini dan muka surat ni lah, dan akan terkesan dua muka surat. Sebab kalau mushaf biasa, wa idza sami'u ma unzila ni, dia akan berada pada ke atas ni. Kalau yang mushaf yang saya pakai ni, wa idza sami'u, dia akan dekat bawah ni. Yang ni antara yang saya kira paling ketara lah. Selain daripada itu, kadang-kadang hujung perkataan ni dengan permulaan perkataan pada ayat ataupun pada hujung muka surat ni memang tak sama. Hampir banyak jugalah yang tak sama dengan mushaf yang lama dengan mushaf yang ni. Jadi apa yang saya nak cakap ialah poinnya, pelajar bila dia nak hafaz Al-Quran, dia mesti melazimi satu naskhah sahaja. Dia mesti guna sampai koyak mushaf tu, sampai dah memang tak boleh nak pakai dah. Kalau perlu dia ambil baru, dia ambil lah yang baru. Tapi kalau selagi mana dia boleh pakai, dia gunalah yang tu sampailah bila, kalau boleh.
Sebab kita ni manusia ni Allah Ta'ala bagi satu minda yang sedar, satu lagi minda yang separa sedar. Minda yang separa sedar ni apabila kita selalu melazimi dan melihat Al-Quran, mushaf yang kita biasa baca, bila kita baca Al-Quran, kita menghafaz tanpa kita melihat Al-Quran tersebut, minda separa sedar kita tanpa kita yang sedari telah pun menghafaz secara, orang kata ni, secara imajinasi terhadap muka surat tersebut. Jadi itu yang agak penting. Sebab bila menghafaz Al-Quran, minda sedar dan minda separa sedar, dia dua-dua hidup. Dan dua-dua sangat-sangat penting untuk menghafaz. Kemudian perkara yang kedua adalah berkaitan dengan guru. Lepas tu macam saya cakap tadi, saya punya kaedah ni, orang kata ni, kaedah menghafaz dan teknik ni, dia sangat subjektif. Pergi dekat Al-Baghdadi sebagai contoh, dia ada cara dia yang tersendiri. Kalau pergi cara, ada banyak lagi orang kata ni, kaedah di luar sana mempunyai kaedah yang berbeza untuk membaca, malah untuk menghafaz Al-Quran. Jadi seorang anak murid, bila dia nak menghafaz Al-Quran, dia kena wajib melazimi seorang guru. Melazimi satu orang guru. Itu Ustaz, kalau macam tu tak ada orang kata ni, macam mana saya nak, saya tak boleh nak ambil manfaat lah daripada guru-guru lain. Tak, bukan itu maksudnya. Maksud melazimi seorang guru ni adalah kita bermusahabah bersama, follow dia dan follow kaedah dia daripada awal kita menghafaz Al-Quran sampailah habis kalau boleh. Ataupun daripada awal kita mula mempelajari bacaan Al-Quran sampailah habis. Dalam masa yang kita nak habis menghafaz, sebab menghafal ataupun orang kata ni membaca Al-Quran dengan baik, dengan tahsin, dengan tajwid dan sebagainya, dia mengambil masa juga sebenarnya. Saya rasa tak kurang daripada 1 tahun. Itu betul-betul orang kata ni kalau nak menghafaz atau membaca Al-Quran dengan baik. Jadi tempoh tersebut panjang. Jadi sudah tentu dalam tempoh tersebut ada masa kita terjumpa dengan guru lain, kita belajar. Itu tak ada masalah. Sekadar ambil manfaat. Tapi andai berlaku orang kata ni perselisihan di dalam kaedah dan teknik, dia kena rujuk kepada guru dia untuk melihat pandangan guru dia macam mana. Sebab guru dia lebih mengetahui tentang teknik dan kaedah yang dia mengajar pada anak murid dia. Jadi bila sampai masa kata ni berlaku pertembungan dengan kaedah atau teknik yang lain, hanya dia sahaja yang tahu macam mana nak combine ataupun kalau dia nampak kaedah tersebut sangat bertentangan, jadi dia kata tak payah ikut terus. So itu guru dia jauh lebih tahu dan guru dia juga telah selain dia bermusahabah berdampingan dengan guru dia pun secara tidak langsung berdampingan dengan dia. Jadi guru dia jauh lebih tahu tentang apa yang terbaik untuk dari sudut kaedah untuk anak murid dia yang tersebut. Jadi dua perkara ini sebagai mukadimah sangat penting, iaitu melazimi satu nuskhah Al-Quran. Cuti ke tak cuti ke, jangan tinggal Quran tersebut. Kalau tertinggal, contoh waktu PKP ni kan semua kena balik. Jadi balik, alamak ustaz, anak saya tak balik Al-Quran semua. Itu menandakan hatinya belum terlekat lagi kepada mushaf tersebut. Hati dia kena sampai tahap terlekat. Kalau lah hilang sikit je, dia akan rasa macam dia akan sedar benda tu tak ada dengan dia. Itu adalah hati orang melekat kepada mushaf dia. Jadi orang kata ni, kalau boleh anak kita tu kita pun kena biasakan lah, kena ingatkan dia. Budak kan, biasa kadang-kadang terlepas pandang dia tu, sampailah dia rasa sendiri yang ini adalah kepunyaan dia, ini adalah perkara yang mana jauh lebih penting daripada dompet dan sebagainya. Pergi ke mana-mana dia mesti melazimi satu nuskhah sama. Kena sampai tahap macam tu. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan melazimi satu orang guru. Ini juga perkara yang sangat penting. Saya kongsikan, saya rasa ini standard pada mana-mana madrasah, iaitu daripada tahun pertama, bila naik tahun kedua, guru halaqah Quran dia akan bertukar. Naik yang ketiga, dia akan bertukar. Naik keempat, tahun kelima dia akan bertukar. Setakat yang saya tahu macam itulah. Kalau ada, mungkin tak banyak yang mana madrasah dia bagi suruh untuk melazimi satu orang guru sampailah dia khatam Al-Quran. Jadi kebiasaannya dia akan bertukar hampir setiap tahun paling kurang. Jadi benda ni sebenarnya dari sudut di atas orang kata ni, atas perspektif. Ada yang kebiasaannya kalau buat macam tu, madrasah tu dia lebih memandang kepada yang tadilah, supaya orang kata ni bila lebih ramai guru, maka lebih banyak manfaat.
Tapi itu saya cakap, dia maksud ramai guru ini bukan bermakna kita ambil sikit kat situ, kita ambil sikit kat sini, kita ambil sikit yang tu, ambil daripada satu guru ambil sikit, akhirnya tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Sebab tu hatta kalau orang nak belajar ilmu, orang kata ni ilmu, mendalami ilmu fiqh, mendalami ilmu tauhid, mendalami ilmu Al-Quran, hadis dan lain-lain, dia permulaan dia tu kena melazimi satu apa kata naskhah. Sebagai contoh lah, kalau permulaan untuk fiqh dia nak belajar, dia nak melalui matan Abi Syuja'. Jadi dia kena melazimi matan itu sampai satu tahap yang mana dia dah cukup mahir. Dalam masa yang sama, bukan dia tak boleh nak tengok naskah yang lain, boleh. Tapi dia tengok untuk ambil manfaat, tapi dia balik semula kepada matan asal, kepada naskah yang asal. Jadi begitu juga dari sudut guru, dia mesti melazimi seorang guru ini daripada awal sampai habis. Kalau macam saya cerita tadi, madrasah saya pun sama juga lebih kurang. Tapi hampir 5 tahun saya tak dapat nak, orang kata ni, ini bukanlah kata memburukkan madrasah, Allah Akbar. Kalau ada yang mengenali saya ni, sahabat yang lama tengah tengok ni, bukanlah kata orang kata ni, bukan maksud saya nak kata madrasah tak bagus, tak. Maksudnya dari sudut orang kata ni, faedah yang kita dapat agak berkurangan. Sebab selama 5 tahun itu, bacaan saya tak boleh nak perbetulkan lagi bacaan dengan baik, malah hafazan pun jadi lintang pukar. Sebab apa? Sebab bila kita berubah kepada guru yang lain, maka berubah kaedah yang lain, maka kita punya momentum daripada awal tu dah naik, dia akan jadi turun balik, dia akan bermula daripada awal balik. So sama juga, hatta kalau macam mak ayah nak tukar-tukar anak sekejap madrasah ni, sekejap madrasah tu, memang saya tak sarankan. Fokus dengan satu madrasah dan lazimi sampai satu tahap yang dia telah mahir terhadap satu ilmu, ataupun kat sini Al-Quran lah, ataupun guru dia. Jadi dekat sini setelah tu saya bila sambung dekat Azhar, saya melazimi seorang guru, nama dia Syekh Ibrahim Judah. Syekh Ibrahim Judah bagi saya lah, ketika mana duduk kat sana tu, antara guru yang subhanallah, memang selama 3 tahun bukan saya bentangkan hafazan, tapi hanya bentangkan bacaan daripada mula Al-Fatihah sampailah An-Nas, mengambil masa hampir 3 tahun. Dan ianya satu tempoh yang sangat berbaloi. Dalam tempoh tersebut, memang kita dengar daripada guru tersebut, ambil manfaat daripada masyayikh yang lain, tapi saya melazimi bacaan daripada Al-Fatihah sampailah An-Nas hanya dengan dia sahaja. Kesan dia, subhanallah, kesan dia kita dapat tahu dekat mana lemah kita sebelum ni. Dan guru kita pun, dia jauh lebih tahu tentang apa yang kita lemah terhadap diri kita. Jadi walaupun sampai satu tahap, contoh dah sampai tengah Al-Quran, saya rasa bacaan saya dah okey dah. Tapi ada tempat dia tahu. Sebab awak di lidah Melayu, jadi ada benda yang nak kena betulkan lagi. Jadi itu, orang kata ni, bila saya bandingkan perbezaan tersebut, jadi saya nampak betul lah. Memang wajib seseorang itu bila dia nak menghafaz ataupun membaca tahsin Al-Quran, kena cuba untuk melazimi satu orang guru, sampailah guru tu dah tak ada apa dah nak ajar pada dia. Dia sampai tahap macam tu sekali. Okey, jadi itu sebagai satu mukaddimah. Jadi masuklah kepada persoalan yang Kak Wan minta, iaitu berkaitan dengan teknik hafazan, untuk lebih mudah hafaz dan lebih mudah ingat.